Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. So hari ini kali ini kita akan tengok solutions to trigonometric equations. Okay, solution to trigonometric equation. Okay, example, find all solutions of 2 sin square x minus sin x minus 1 equal to 0. Ada interval. Dia bagi interval dia antara kosong. Kosong ni tak termasuk sampai 2 pi. 2 pi adalah 2 kali 180 sama dengan 360 lah. Okay, so antara kosong sampai 360. 360 ni termasuk. Okay, so kita tengok 2 sin square x, 2 sin square x minus sin x minus 1 equal to 0. Let y equal to sin x. Sebab ni sama kan? Ni sin x, ni sin x. Okay, let y to sin x. Kita simplified. Okay, kita ada 2 sin square x minus sin x minus 1 equal to 0 kan? So dia kata let y equal to sin x. So 2 ni y square minus y minus 1 equal to 0. Dia nak jadikan dalam bentuk macam ni supaya kita boleh factorizekan. So dia akan jadi 2y plus 1 and y minus 1 equal to 0. So kita akan dapat 2 lah kat sini. 2y plus 1 equal to 0. 2y equal to negative 1. Y equal to negative 1 over 2. Satu lagi y minus 1 equal to 0. Y equal to 1. Ada 2 lah. Okay, lepas tu substitute masuk balik y equal to sin x in the equation. Okay, so sin x tadi kita dapat, okay, kita dapat sin x 1 negatif setengah, betul? 1 sin x kita sama dengan negatif setengah. Alright, satu lagi sin kita tengok ni 1 sin x kita sama dengan negatif setengah. Satu lagi sin x kita sama dengan 1. Okay, so nak dapatkan nilai x ni, kita nak dapat nilai x tau. So inverse kan lah. So x sama dengan, bila kita pindahkan sin ke sini jadi sin inverse negatif 1 per 2. So sin inverse negatif 1 per 2. Kalau kita tekan calculator, okay, kalau kita nak dapat inverse, you tekan shift, tekan sin lah. Sin inverse dalam bracket negatif 1 bahagi 2. So dapat sin inverse negatif 1 per 2. Kita dapat x sama dengan 30. Okay, x sama dengan 30. Okay, kalau ni sin x sama dengan 1, so x sama dengan sin inverse 1. So sin inverse 1 sin inverse 1 sama dengan 90. Sin inverse 1 sama dengan x sama dengan 90. Okay, alright, so ni sin 30. Okay, negatif setengah. Dia berada x dalam kuadran 3 dengan kuadran 4. Okay, okay, ni 90 darjah. Kita ada dekat pi over 2 kalau 30. Okay, 30 bahagi 100. Pi per 6. Okay, pi per 6. Okay. Okay, solution to equation. Okay, so kat sini 180 darjah tambah 30. Okay, dekat kuadran ketiga, okay, dia berada sin x. Okay, sin x. Okay, nampak tak? Sin x ni dia bagi tahu kita nilai dia negatif. Betul kan? Negatif kan? So maksudnya kat sini add. Ni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. So macam saya kata, kalau kuadran 1 add, semua positif. Kuadran 2 add sugar. Sugar is sin. Semua kat sini positif. Yang jadikan dia negatif dekat sini adalah di kuadran ketiga dan kuadran keempat. So add sugar to coffee. Kat sini tangent yang positif. Kat sini cos yang positif. So maknanya sudut 30 ni berada di antara berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay, so macam mana nak ni? Katakan sudut dia 30 darjah dekat sini. So kita ada 180. Sini 180 betul. Kita tambahkan dengan 30 kat sini. Ni 180, sini 30. Okay, so jadi ni 210 darjah. Kita tukarkan dalam bentuk radian. Okay, ni 180 darjah yang sampai sini 180. Tambahkan dengan 30 yang sini 30 darjah sama dengan 210 darjah. So kalikan dengan pi per 180 sebab kita tukarkan dalam bentuk radian. So jadi 7 pi per 6. So dalam kuadran yang keempat, okay, ingat tak formula yang saya tunjuk ni, formula yang belakang tadi ni, yang dalam kuadran ni
Ni kan nampak kuadran ketiga theta tolak 180, ni 360 tolak theta. So dan kuadran keempat 360 tolaklah dengan 30. So jadi 330 kalikan dengan pi per 180 sama dengan 11 pi per 6. So ini maknanya kita tukar dalam radian. Okay. So yang ni tadi x sama dengan 90 kan. Sin x sama dengan 1 dia jadi x sama dengan 90. Okay. So 90 tukarkan dalam bentuk radian dia jadi pi over 2. So maknanya nilai x ni dia ada 3 nilai. 1 pi over 2, 1 7 pi per 6, satu lagi 11 pi per 6. So ada 3 jawapan kat sini. Okay. You all kena tengok step ni. Kena tengok dulu step ni baru you boleh. Dan kena buat baru you boleh nampak. Okay. So, yang kedua, find all solution of 2 cos square x plus 9 cos x minus 5. Interval dia kosong tu 360 darjah. Nampak? So, sama juga. Kita let y kan. Let y ke let t ke kat sini dia let t. Let y pun boleh. So, let t equal to cos x. So, dia akan jadi 2t square minus 9t minus 5 equal to 0. So, lepas tu you kena factorize kan. Bila after you factorize, you akan dapat dua value. Satu, t dia sama dengan 1/2. Satu, t dia sama dengan negatif 5. Okay, so substitute balik. Substitute masuk t ni sama dengan cos x in the equation. Maksudnya, sekarang ni you ada cos x. Okay, cos x 1 dengan 1/2. Satu lagi cos x sama dengan negatif 5. So, ada dua lah kat sini kan. So, cos x sama dengan 1/2. You tengok kat sini, hints dia. Cos x sama dengan 1/2. Cos dia add, dia positif. Positif. So, dekat mana nilai yang positif? Add kat sini. Yang pertama, kuadran 1. Sugar to coffee dengan kuadran yang keempat. So, kuadran 1 dan kuadran 4. So, maknanya, kalau, okay, kita nak dapatkan cos x, kita nak dapatkan nilai x, kita inversekan. Jadi, cos inverse 1/2. Cos inverse 1/2 sama dengan 60 darjah. So, 60 darjah berada di sudut yang ini. Okay, sini, sudut sini 60 darjah. Okay, dengan sudut yang sini 60 darjah. Okay. Alright. So, kat sini kalau kuadran 1 60 darjah, kita ambil je lah 60 darjah. Tak payah nak tolak macam ni. 180 tambah tak payah. Sebab dia berada dalam kuadran yang pertama. So kuadran yang keempat kita kena tolak. Sebab kuadran 4 formula dia 360 darjah tolak dengan theta. Ni kan nilai sudut ni. So 360 darjah tolak 60 jadi 300 darjah. Okay, so kalau kat sini yang lagi satu tadi kan kita masukkan ada dua jawapan betul. Cos x sama dengan negatif 5. So cos inverse negatif 5. So cos inverse negatif 5 met error, x has no solution. So undefined. So dah ada dua value sahaja, 60 darjah dan juga 300 darjah. Okay, macam tu ceritanya. Alright, so yang ni you all boleh tengok dan you all boleh buat lah. Okay, so next kita akan masuk ke solution of triangle lah. Alright, kita terus tengok law of sine kat sini. Okay, so the law of sine, if ABC is a triangle with side A, B and C, then okay, A per sin A sama dengan B, dia stand guna A, B, C kecil So yang besar dalam sudut ni A besar, B besar, C besar. B over sin B, C over sin C. Okay, dalam reciprocal form dia terbaliklah, sin A over A sama je. Okay, so kita tengok example AAS. What AAS? Two angles and any side, AAS or ASA. Okay, two angle and any side. Dia bagi dua angle 102 darjah dan 29. Nampak? Two angle AAS, two angle and any side. Dua angle, dua sudut dan mana-mana satu side. Okay, you tengok dekat sini Sini C, betul? Sini C besar. C besar dia beradap. Okay, konsep dia beradap. So maknanya kat sini, sinilah panjang dia. Kita kena cari panjang ni. Sini B besar, betul? Ni sudut B. So kat sini dia punya panjang. Okay, so kat sini maknanya kat sini, kalau sini A lah. So sini A berhadapan dengan, bertentangan dengan A, ni adalah A. Kita nak kena cari berapa feet. Ni dalam feet panjang dia. Okay. So sekarang ni, macam saya kata tadi, dalam satu size ni, triangle ni, dia perlu ada 180 darjah. Okay, so maknanya 180 kali. Kalau kita nak cari sudut yang ketiga, maksud dia 180 darjah tolak dengan sudut B, tolak dengan sudut C. So 180 darjah tolak 29 darjah, tolak 102 darjah, yang tinggal 49 darjah. Okay, so maknanya sudut A ni adalah 49 darjah. Okay, so sebab dia nak lengkapkan dekat dalam ni adalah 180 darjah. Okay, sekarang ni dia kata apa? Find the for the triangle below. Dia bagi ni, find the remaining angle and side. Okay, find the remaining angle and side. Okay, kena carilah A berapa,
berapa panjang A, berapa panjang C. Ni sudut A dah dapat. Kita dah dapat sudut A 49 darjah. So kena cari panjang A berapa, panjang C berapa. Okay, so sekarang ni kita gunakan the law of sine. A per sin A sama dengan B per sin B. Okay, sebab so kita masukkan dulu. A kita tak tahu berapa. So sin A kita sin 49 lah. A sin 49. Okay. Alright, ni the law of sine Okay. Sin 49 sama dengan B 28 kaki, 28 feet per sin 29 sebab dah ada kan sin 29. So macam mana you nak dapat A? So you ada A per sin 49 darjah sama dengan 28 per sin 29 darjah. So nak dapat A. Alright, so yang ni kena darab atas lah. Okay, A sama dengan 28 darab sin 49 darjah bahagi sin 29 darjah. So kalikanlah ni sin 49. Okay, sin 49 kali 28 bahagi sin 29. So you akan dapat 43.59. So A ni sama dengan 43.59 feet. So dapatlah A ni 43.59 feet. Okay, so cari pula yang C. Sama juga kaedah dia. C per sin C sama dengan B per sin B. So C kita sudut C kecil ni, okay, kita tak tahu berapa. So C besar ni dia tersilap, C ni kecil ni patutnya. Okay, sin 102 darjah. Okay, B 28. Panjang dia 28 bahagi dengan sin 29 darjah. So macam mana nak dapat C? Ni pindah sini lah. So you akan dapat 56.49 kaki. 56.49 kaki. Itu macam tu. Alright. Macam ni. ASA dia bagi AS sama. Ni dia bagi dua angles, okay, dengan satu side. Alright, two angles and satu side. Okay. So samalah, you kena ingat dalam satu triangle tu dia 180 darjah, tolaklah 180 darjah, tolak ni tadi ada berapa? Angle dia ada 43 dengan 98. Tolaklah 43 tolak 98, dapat C dia 39 darjah. So selesaikan macam yang kita buat tadi. Okay, so example SSA ni, two side and angle opposite one of them. Konsep dia sama. Okay, macam ni dia bagi two side. Satu side, dua side. So kat sini A besar, sini A kecil. Sini B kecil, nampak tak? Ni B kecil, ni yang panjang. So kat sini B besar. So kat sini tinggal C, betul? Sini sudut C, sudut sini. So sini C kecil. So kena carilah. Okay, so kita kena sama cara dia by the law of sine. Gunakan A over sin A sama dengan B sin B. Sini A kita ada 22 inci kan. So letak A kan kecil ni 22. Sin A kita berapa? Sin A 42 darjah. So 12, B kita berapa? 12 inci. Tapi kita tak dapat lagi sudut B, betul? Kita nak cari sudut B. Sebab yang ini case dia bagi satu je sudut. Dua line. Yang ni dua sudut, satu line. Sama pusing-pusing dia sama. Okay. So sekarang ni you nak sin B, you pindahkanlah. Ni letak kat sini ni. Nampaklah. Sin B sama dengan 12 kali dengan sin 42 bahagi dengan 22. Kita tekan kalkulator you dapat yang ni. So alright. So sin B, you nak B. Okay, sekarang ni sin B adalah 0.36498. Okay. Nampak? Ni bila you dah dapat sin B sama dengan 0.36498. Sekarang you nak B, sudut B. Kalau nak dapat B macam mana? You kena inverse kan lah. Sin inverse 0.36498. So B inverse kan, you tekan kalkulator, you akan dapat B sama dengan 21.41 darjah. So B sini adalah 21.41 darjah macam tu. So lepas tu you carilah sudut yang kedua C kat sini berapa. Dah ada 3 sudut. You tolak lah. Sini 42. Sini 21.41. Tolaklah 180 tolak 42 tolak 21.41, dapatlah sudut yang ni. So dapat sudut yang ni baru you boleh cari panjang C ni pula. Okay, method dia sama. Alright. So yang ni pula tadi law of sine, ni the law of cosine. Kita tengok standard form ataupun law dia. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2B
2BC cos A. Okay, B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB cos C. Alternative form. Ni lah. Nanti you boleh tengok. Okay, so kita tengok. Example SSS. SSS apa SSS? 3 side. Dia bagi 3 side tapi tak ada dalam tu tak ada angles. Okay, so using the alternative form, kita gunakan law of cosine. Dia bagi 3 side, kita gunakan law of cosine. Cos B, kita cari kat sini cos B. Alright, so alternative form cos B, dia bagi ni cos B, A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2 8 cm kuasa 2 tambah C kuasa 2 14 kuasa 2 tolak B kuasa 2 19 kuasa 2 bahagi 2 kali AC. A dia 8, C dia 14. So you akan dapat negatif 0. Okay, you akan dapat cos B sama dengan negatif 0.45089. Tapi you nak B, you nak sudut, you kena cari salah satu sudut kat dalam ni. Okay, so macam mana? You kena inverse kan cos inverse negatif 0.45089. So you akan dapat B sama dengan 116.80 darjah. So B dia kat sini 116.80 darjah. Okay, so bila dah dapat satu sudut dekat sini, okay, baru you boleh gunakan law of sine. Kita nak okay, kalau case dia bagi 3 line, so kena gunakan law of cosine. So untuk dapatkan salah satu sudut dekat dalam. So bila dapatkan salah satu sudut dekat dalam, baru kita boleh gunakan law of sine yang A kecil bahagi sin A besar sama dengan B kecil bahagi sin B besar. So masukkanlah A ni tadi 8 cm, sin A kita tak tahu, tapi B panjang B 19 cm, sin B ni kita dah dapat 11680, nampak? Dah dapat saat ni. So tinggal kita nak cari sin A ni berapa. Alright. So sin A berapa? So you dapat sin A sama dengan 0.37583. Macam mana dapat nilai A? You inversekan sin inverse. Ni you akan dapat A dia 22.08. Maknanya A kat sini 22.08 darjah. So then you carilah C dia berapa. Okay, so ni pun sama. Dia bagi yang ini case dia bagi 2 line satu sudut. 2 line satu sudut, sama ada you nak guna law of sine boleh, you nak guna law of cosine pun tak ada masalah. Boleh. Kalau kat sini dia gunakan law of sine dulu, cosine dulu, lepas tu baru dia gunakan law of sine. Okay. Okay, ni area of triangle. Ni untuk pengetahuan lah. Kalau nak cari area of triangle, 1/2 kali base kali tinggi. Oblique triangle 1/2 BC sin A. Macam ni je lah. Ni tak ada apa-apa lah. Dia just Heron's area formula. Ni lah formula dia. Kalau you tengok the area of triangle, digunakan A, B, C ni kan. S tolak A, S tolak B, S tolak C. So ni formula dia. So example macam ni. Find the area of triangle. Dia cari area of triangle. Side length dia 43 meter, 53 meter, 72 meter using the Heron's area formula. So Heron area formula yang ni lah. Ni S sama dengan A plus B plus C bahagi 2. So you tambahkanlah semua. 43 tambah 53 tambah 72 bahagi dengan 2 dapat 84. Right. So gunakanlah area. Ini untuk cari S. Find value of S dulu. S. Lepas tu baru you cari A. Bila you dah dapat S, okay, so you masukkanlah S ni. Tadi you dapat 84. S ni punca area dia, punca kuasa 84 bracket 84 tolak A. 84A is 43, 84 tolak 53, 84 tolak 72 dan punca kuasakan dia. So you dapat area of the triangle using the Heron's formula. Okay, this one ni Heron's formula ni Heron's formula 1131.89 meter square. Okay, so tu sahaja. You all boleh tengok ni semua adalah latihan. Terima kasih. Assalamualaikum.